let us start. Okay. So first, we're gonna look at this dulu. Okay. Okay. So first thing first. Usually, orang and such as me lah juga. Dulu kita macam tak faham tau. Kenapa ada banyak jenis court kan? Ada court, court of appeal, high court. High court pula ada dua, and then kita ada sessions court, and then kita ada magistrate court. Kenapa tak ada satu je, and then masuk je lah kan? It's the same thing kan? Okay. Tapi that's not the point, because the point of having kita kata multi-layered court, the point of having that is for untuk a good division of work. In simple terms lah. Okay. Kenapa a good division of work? Sebab each hierarchy ni dia ada dia punya jurisdiction dia. What is jurisdiction? Jurisdiction ni dia punya apa yang dia boleh buat dan apa yang dia tak boleh buat. Macam orang kata as simple as this lah. Macam ni, this is level UPSR, this is level PT3 and atas ni SPM. So maksudnya lain ni pangkat judge dia pun lain-lain and juga kuasa dia pun berlainan. So that's why dalam bahasa Melayu jurisdiction is called as bidang kuasa, because kuasa hakim di mahkamah ni lain mahkamah lain dah kuasa dia. So lagi tinggi dia by right lah, by right lagi tinggi kuasa dia lagi hebat lah dia, dan lagi besar kuasa dia, lagi tinggi lagi besar kuasa dia. Okay, so the explain structure dulu, but this is quite important. Okay, first of all ada dua benda penting, iaitu superior court and subordinate. Okay, kenapa dia berbeza? Sebab starting from high court, dia dah ada kuasa yang lebih tinggi berbanding dengan sessions court and magistrate court. Nak kata yang ni sekolah macam sekolah rendah, this is sekolah menengah lah, tinggi sikit. Tapi dalam sekolah menengah, high court ni yang paling rendah lah, macam form 1 lah. Kalau macam ni ni darjah 1, ni dah start darjah 4, dah sekolah petang kan, sekolah pagi macam tu lah. So that's how dia pecah. Okay, now that you understand the punya structure, kita akan masuk pelan-pelan lah. Okay, tapi satu lagi nak explain kenapa high court ni ada dua kan. Okay, sebab kalau you mesti tahulah Malaysia ada Semenanjung dan Sabah Sarawak. Okay, dan that's why kita akan belajar history juga kalau macam dekat asasi dululah, history Malaysia. Sebab penting dia adalah High Court Malaya ni dia govern untuk the whole Malaya, and High Court Sabah Sarawak dia govern for the whole Sabah Sarawak. Plus for your information, kalau I habis belajar degree dekat UiTM, I cannot practice dekat Sabah Sarawak sebab I have to get the license there untuk practice sana. Sebab dia orang punya law kat sana is a little bit different, sikit je lah. Tapi banyak ada differences sikit lah beza dengan High Court Malaya. Macam tu lah. So kalau I nak kerja nanti, I just practice dekat High Court Malaya, dekat Malaysia, dekat Semenanjung je. Okay, Semenanjung I will call as Malaya lah. Okay, starting from now. Okay. So then kita akan start dengan, I will start from the highest dulu lah, sebab lagi senang you akan nampak the structure. Okay, dia punya flow dia. Okay, kita akan start dengan Federal Court. Okay. Okay, walaupun I refer to books, tapi not necessarily I akan baca je lah. I will explain. Dia more to explanation lah. Tapi reference to book ni is important. I nak ajar you guna buku juga. Sebab you pun nak belajar cari info dan sebagainya kan. So this is the way. I will share the books ni dengan you nanti. Okay. So, okay. Federal Court. Okay. Sebelum, since you belajar Malaysian legal system, I will explain dulu a little bit history. Okay. Federal Court ni dulu, dia tak panggil Federal Court dulu. Dulu, before we merdeka, kita panggil Supreme Court. Okay, Supreme, kalau you tahu the brand Supreme tu kan, dia adalah satu yang sangat hebat dan paling besar lah kan. So, same goes to Supreme Court lah. Dia ada court yang paling tinggi pada ketika tu. Okay, tapi before Supreme Court becomes a Supreme Court yang paling tinggi, dia hanya paling tinggi kat Malaysia je. Sebab, you bayangkan kita dekat Malaysia, Malaya 1940 or something. Okay, 1940 lebih kan. Okay, kita ada Supreme Court kat Malaysia kan. Yet at the same time, the highest court untuk apa-apa and untuk apa-apa matter is not in Malaysia. So maksudnya kalau you dah bawa kes, kalau kes tu dah dekat Federal Court kan, you dah jumpa hakim Supreme Court ni, kes tu boleh dirayu lagi. Kalau you kalah,
tak semestinya kalah. You boleh rayu lagi sekali dekat Privy Council. Okay, I tak tahu you belajar ke tak benda ni, tapi kalau tak belajar, it's a good information lah. So Privy Council ni pula dia dekat UK. So sebenarnya dulu kan, kalau kes tu nak habis, dia habis kat UK sebenarnya, bukan habis kat Malaysia. Okay. Tapi mesti macam tak faham sangat kan. Okay. Okay, I will explain. Okay. Satu lagi, okay, kenapa ada banyak layer ni adalah, okay, dekat Malaysia, kita boleh appeal case 2 kali. Okay. So maksudnya, contoh I bawa case kat Magistrate Court kan. Okay, so I kalah. I belum kalah lagi. Sebab I can appeal. I can rayu kan. So I appeal the case. Okay. Appeal ni, kita macam tak, senang kata tak puas hati dengan decision, kita nak bawa lagi, cuba lagi sekali. Cuba nasib lah. So I kalah kat sini, I tak puas hati. I cuba nasib, I bawa lah naik atas kat sini, Sessions Court. Okay. And then I tak puas hati lagi. I kalah lagi sekali kan. Mungkin lawyer tu tak bagus, I tukar lawyer and then I appeal lagi sekali kat sini. But then, back to the concept, 2 kali kan. So the highest that I can go is to High Court. Macam tu lah. So that's the simple principle. Okay, kita masuk mendalam sikit. Okay. Stare decisis and res judicata. Okay. So, what is stare decisis? Stare decisis ni adalah satu prinsipal bahasa Latin, iaitu court bawah, dia kena ikut court atas. Contoh, I will bagi a simple example. Contohlah Federal Court kata, Federal Court kata, dia dalam satu kes kan, dalam kes tu dia bagi satu judgement, dia bagi satu keputusan, dia kata, okay, mana-mana lelaki yang berpakaian seperti wanita akan disebat 10 kali kan. So bila Federal Court ni cakap macam ni, semua court yang bawah ni, dia punya orang bawahan ni semua kena ikut. Tu prinsip stare decisis. Apa yang atas cakap, yang bawah kena ikut. So kalau Court of Appeal cakap, High Court dan ke bawah kena ikut, tapi kalau Court of Appeal yang cakap, Federal Court dia tak perlu ikut Court of Appeal. Dia boleh ikut diri sendiri. Dia boleh berlainan pendapat. So kalau Court of Appeal kata, contohlah a new case kan, dia kata perempuan yang berpakaian seperti lelaki akan disebat 9 kali. Lepas tu Federal Court kata tak, terlalu sikit. Kalau perempuan berpakaian seperti lelaki kena sebat 100 kali. Contohnya lah. So yang tinggi dia boleh berlainan pendapat. Macam abang-abang, contohlah. You ada abang kakak? Tak, saya sulung. Oh, sulung. Okay. Misalnya adik ada? Ada. Okay. As simple as that lah. Kalau you kata, kalau your parents mesti ada kan? Okay. So kalau your parent says, kalau you cakap adik you, jangan makan kuih tu. But then, your parent kata, tak apalah makan. So adik you akan dengan cakap, your parent, betul lah. Bukan cakap you lah kan. Sebab your parent lagi tinggi. So macam tu lah prinsipal dia. Okay. Tapi at the same time, pendapat tu, okay. So yang bawah kena dengar cakap yang atas kan. Tapi at the same time, yang di bahagian yang sama, dia kena dengar cakap benda yang sama lah. Contohnya, kalau one of the judge dekat Federal Court ni kata, okay, judge ni kata, saya rasa dia bagi keputusan lelaki berpakaian seperti wanita 10 kali sebat kan. And then ada a new case pasal benda yang sama enggak, lelaki pakaian seperti wanita. Tapi sebabkan dia di tempat yang sama, dia kena ikut the previous case, which is we call as precedent. Precedent ni adalah apa yang dah berlaku sebelum ni, you kena ikut. Itu lah. Sama juga magistrate court pun, kalau dia dah decide yang macam something before this, yang new cases kena follow. So dia ada dua benda lah. Satu, yang rendah kena ikut yang tinggi, and yang kedua adalah yang sekarang kena ikut yang dulu. Okay, so far okay? Okay. Okay. Kalau tak faham cakap je tau. Sebab dia memang pening. Okay. And then yang ni senang. Res judicata is senang. Res judicata ni adalah bila kes dah sampai, kan cakap tadi boleh appeal 2 kali kan. So katalah kes tu start dekat High Court. Katalah kes tu start kat High Court, dia appeal. Court of Appeal. Dia appeal lagi sekali pergi Federal Court. Sampai je Federal Court, settle. Dia dah ada res judicata. Maksudnya tak boleh dipertikaikan lagi. Okay, meaning to say bukan saja sebab dah 2 kali appeal, tapi bermaksud adalah keputusan di Federal Court dah tak boleh di-review lagi. Maksudnya dah tak boleh appeal lagi. Dia memang orang kata apa? Muktamad. Macam tu lah.
itulah prinsip rest judikata. Sebab macam yang I explain tadi, bila dekat federal court, zaman dulu you can appeal lagi sekali dekat Privy Council kan. Tapi sekarang bila dah tak ada, kita dah merdeka, dah tak ada dah Privy Council tu, so federal court lah yang ada res judicata. Dulu Privy Council yang ada res judicata. So keputusan dia muktamad dekat Privy Council. But now keputusan dia muktamad dekat federal court. Okay. So tu basic dulu. Okay. Supaya you understand. Sekarang kita akan go deeper. But I nak buka slide ni. Okay. Kita akan guna slide ni lah throughout the way. Okay. So first federal court. Okay. Tengok ni. Okay. The federal court is the highest court. A final court. So maksudnya lepas tu, yang tadi tu lah, res judicata lah. Lepas tu dah tak ada dah. You cannot appeal again. So kalau you kalah kat federal court, that's the end. Dah tak ada penyambungan lagi. You memang kalah terus. Okay. Tapi kalau you kalah dekat mahkamah yang bawah sikit, kat session court ke mana-mana, you ada lagi 2 kali peluang lah. Okay. So I'm not gonna explain to you about artikel-artikel ni because this is tak ke you belajar tak Federal Constitution? Tak. Okay, bagus. So kalau tak belajar, we not gonna touch artikel-artikel tu sebab itu lagi hella confusing. So kita teruskan je. Okay. Yang ni, okay, ini composition. Okay. Bila when it comes to composition, soalan ni adalah soalan yang famous. Bukan untuk you je, untuk law student pun famous. Usually dia akan tanya 2 je. Composition, jurisdiction. 2 tu je. Jurisdiction tadi I dah explain bidang kuasa dia. Okay. What about composition? Okay, composition ni first kali you kena tahu judge yang dalam federal court. Okay. Siapa yang ada dalam federal court ni kan? Yang ada dekat federal court, first and foremost mesti ada wajib iaitu Chief Justice. Siapa Chief Justice? Chief Justice ialah ketua segala hakim. Mana-mana hakim yang ada dalam Malaysia ni, dia berada di bawah Chief Justice. Chief Justice ni ataupun ketua hakim negara, dia lah hakim yang paling tinggi. So keputusan, okay, I tak nak cakap pasal keputusan sebab nanti you pening. Tapi in general adalah keputusan dia adalah keputusan yang hebat lah. Sebab dia paling tinggi. Okay. And then tapi just for your information, walaupun keputusan dia paling tinggi, keputusan dia tu tak semestinya betul dan bagus. Boleh jadi ketua hakim dia terkilaf atau terbuat silap. That's normal. Okay. And then kita ada President of Court of Appeal. Okay, mesti you predict kan, kenapa dekat federal court ada Court of Appeal pula kan? Presiden ni maksudnya ketua. So maksudnya ketua dekat Court of Appeal lah kan? So maksudnya Court of Appeal ni, itulah termsnya memang berbeza-beza. Dekat federal court dia panggil Chief Justice kan? Dekat Court of Appeal dia panggil Presiden. So bear with me lah, benda ni memang pelik. So kita ada Chief Justice kat federal court. Dekat Court of Appeal, kita akan ada Presiden. Presiden tu hakim yang paling hebat tapi dalam Court of Appeal saja. Okay. Dan bukan saja dia boleh dengar kes. Bila dengar tu ada proceeding lah kan. Bukan saja dia ada proceeding dekat Court of Appeal, but then dia boleh masuk ke federal court. So you bayangkan, walaupun dia President Court of Appeal, tapi dia boleh masuk juga proceeding dekat federal court. Dia boleh jadi hakim juga dan dengar kes tu dan buat keputusan. Macam tu. And then kita ada 2 chief judges. Tengok kat high court dia pakai chief, tak pakai presiden. So kita ada 2 chief judges dekat high court. Kenapa ada 2 kan? Sebab kalau ketua mesti ada 1 kan. Sebab high court ada 2. So 1 from Malaya and 1 from Sabah dan Sarawak. So ketua hakim dekat high court ni, dia pun boleh masuk juga proceeding dekat federal court. So kiranya bila ada kes, dia pun boleh dengar kes tu. Dia boleh buat keputusan bersama dengan President Court of Appeal dan juga Chief Justice. Dia boleh ada. Dan last but not least, akan ada 11 ada judges. 11 ni, dia memang kerja kat federal court je. Dia tak boleh turun, dia tak boleh naik. Kerja dia memang kat federal court. Dia dah tetap. Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan. So kalau you bayangkan dalam beribu-ribu hakim yang ada kat Malaysia ni, hanyalah 11 orang saja yang terpilih untuk menjadi hakim di federal court. That's why hakim-hakim kat federal court ni usually nama dia orang tu sangat
berpangkat lah. Datuk, Datin. Macam sekarang kita punya Ketua Hakim Negara, nama dia Tun. Dia dah ada pangkat Tun dah, macam Tun M. Nama dia Tun, Tuan Maimun, nama Tun Tengku Maimun, Tuan Mat. Nama dia, perempuan. And she's the first Chief Justice yang perempuan. So, which is very interesting. Okay, so to wrap up untuk composition ni, is as easy as this. Hakim dia ada Chief Justice, President Court of Appeal, 2 hakim High Court dan 11 hakim yang memang kerja dekat Federal Court. Dia tak boleh lari dah. Itu kerja dia. Okay. So, adakah every time ada proceeding, semua hakim nak kena ada kan? Maksudnya, macam mana schedule dia orang kan? Tak. Don't worry. That's why dia ada ramai. Sebab dia adalah, so each cases dia akan letak lah. So, akan ada seorang registrar nama dia. Registrar ni, dia yang akan tentukan lah siapa yang bawa kes ni. I think bukan dia tentukan, Chief Justice yang tentukan, tapi dia akan bantulah. Walaupun kita kata Chief Justice yang susun, tapi no, Chief Justice ada banyak kerja lain. Nanti registrar dia juga yang buat. So macam itulah. So contoh macam cases-cases yang kat Federal Court, kadang-kadang 3 hakim. So random, dia taklah random, dia adalah placement. Tapi maksudnya you as a lawyer, dia macam kuat random lah. You tak tahulah you akan dapat hakim siapa. Sama ada 11 hakim tu daripada 11 hakim ataupun 2. Kiranya dalam seluruh ni 3, dia akan ambil lah siapa-siapa yang berkenaan daripada ni lah. Bukanlah semua kena ada dalam satu kes. Okay. Tapi at the same time, berapa ramai hakim yang boleh ada dekat Federal Court kan bila dengar proceeding? Dia boleh jadi at least 3. At least 3 hakim. Kalau dia nak tambah hakim, dia kena nombor yang ganjil. So 3, 5, 7, 9. Dan tak silap saya, bench, kita panggil bench tau. Kira hakim yang ada. Hakim yang ada paling banyak sekali dalam satu case. Kiranya kalau you as a client kan, you client lah kan, you faham kot. As a client, you akan nampak ada 9 hakim depan mata you yang akan dengar you punya perbicaraan dan buat keputusan. Macam tu lah. So, tapi sebenarnya boleh je. Total ni berapa? 11, 13, 14, 15 kan? So, kalau semua nak ada pun boleh sebenarnya. Tapi usually dia orang pun ada kerja lain. Case kan banyak kan. So, dia akan bahagi-bahagilah. I think typically 3. 3. Okay. So, mesti tertanya-tanya kan. Kenapa 3? Kan? Okay, first kali you mesti tanya-tanya. Kenapa tak 1? 1 pun ganjil kan? Okay, tak boleh. Bila mahkamah tu lebih tinggi daripada High Court, hakim dia mesti lebih daripada 1. High Court je boleh ada 1 hakim. Okay, High Court, Sessions Court, Magistrate, hakim dia 1. Court of Appeal, Federal Court, kena lebih daripada 1. Sebab 2 tak boleh, genap kan. So mesti ganjil, which is 3 lah. So sini at least 3, sini pun at least 3. Okay. Kenapa? Dan okay, next question, kenapa 3? Kenapa ganjil kan? Sebab dia untuk mengelakkan apa kita panggil, pendapat yang kira undian yang sama. Contoh kata ada 4 hakim kan. Lepas tu dua orang hakim kata dia ni bersalah. 2 orang kata dia ni tak bersalah. So bila dia divided macam tu, 2-2, tu siapa yang menang kes tu? So nanti you pisang, klien pun pisang, judge pun pisang kan. So to make it easy, dia buat ganjil. So kalau 3, 2 menyokong, 1 tak menyokong. So as easy as that lah. So senang nak buat decision. Sebab usually judges mesti akan berbeza pendapat. Lagi-lagi dekat Federal Court lah. Federal Court selalunya mesti berbeza pendapat. Kecuali satu kes lah yang saya betul-betul ingat, kes Lina Joy. Dah dengar Lina Joy? Kena? Okay, Lina Joy senang je. Dia nak murtad. Okay, itu dia punya essence dia lah. So dia nak murtad, dia start kes dia kat High Court tau. Dia appeal 2 kali. At the end of the day, sampai Federal Court, semua dia kalah. Kesian gila. So, tak baik lah gelakkan dia, tapi kesian lah untuk dia. Sebab usually akan ada, maksudnya contoh bila kat High Court dia dah kalah, mungkin kat Court of Appeal dia menang. Ataupun kat Federal Court dia menang. Tapi Lina Joy 3 court dia kalah. So which is sad for her. Okay. Yang ni pun
I think this is not important sebab ini just matter of procedure. Tapi I will tell sikit-sikit lah. Okay. Siapa yang lantik Chief Justice? YDPA. YDPA lantik Chief Justice atas nasihat PM. Siapa yang lantik hakim-hakim selain Chief Justice adalah Chief Justice atas YDPA juga, YDPA tapi atas nasihat Chief Justice. Macam tu. So you just change je. Tapi tak apa, itu tak bertahun. Itu macam matter of procedure je. Ni pun 10 years experience semua ni tak perlu pun. You bukan nak jadi lawyer. Okay. Okay, tadi composition. Ini jurisdiction. Okay, ingatlah. Every court ada dua. Composition, jurisdiction. Composition, jurisdiction. Okay, so kita dah habis composition. So composition apa je tadi? Senang je. Berapa orang hakim je you have to know. So satu Chief Justice, satu President Court of Appeal, dua High Court and 11 ada judges in the federal court itself. Simple. Okay. Straightforward. Benda ni straightforward je. Question dalam exam dia akan tanya either composition or jurisdiction je? Yes. Usually tu je. Even in law school pun soalan yang sama lah. Dia akan tanya sebab I tengok juga you punya question paper. Sama juga. Dia tanya composition or jurisdiction. So kalau dia tanya composition, you have to answer macam tu lah. Siapa yang ada dalam tu and tu je lah I think. Nothing much nak tulis pun. So we just identify which court dulu Yes, you have just to identify the relevant court lah. So kalau dia kata federal court, you kena ingat lah siapa ada dalam federal court. Sebab composition kan, composition is what is the court is composed of. So apa yang dia terbina dengan, so dalam court hakim lah. Sebuah mahkamah dia terbina dengan adanya hakim. So senang cerita bila tanya composition, hakim je lah. As easy as that. Okay. And then now we move on to the jurisdiction. Jurisdiction ni lah yang akan pening sikit. Tapi I advise you to take notes lah sebab macam so that you can refer back. Okay. So, I dah tulis ni, this is my notes Zudima Asasi. Sorry tulisan buruk. Tapi tak apa, we will look into tulisan yang cantik lah kat sini. Okay. So first kali is original jurisdiction. Okay. So apakah itu original jurisdiction? Okay, I will not refer bawah ni lah sebab dia nanti you pening. You will refer this table je. I just want to use this table. Okay. Original jurisdiction adalah bila case tu start dekat federal court terus. Mungkin dia fikir macam possible ke benda ni? Yes, it is possible. And usually macam mana dia nak start dekat federal court? Bila you challenge the legality of the law. Okay. Okay. Tapi I kena beritahu satu konsep ni lah before we indulge in ourselves in original jurisdiction ni. Okay. Something yang you need to understand is that federal constitution, okay, kalau cakap constitution, you tahu tak apa tu constitution? Yes. Okay. So, kalau you tahu what is constitution, okay, constitution yang kita baca tiap-tiap Isnin tu kan, keluruhan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, keluruhan perlembagaan. Okay. Perlembagaan adalah undang-undang paling tinggi sekali. So semua undang-undang yang ada kat Malaysia sebenarnya dia ada darjat dia lah. Darjat kebesaran dia, constitution paling tinggi. Jadi disebabkan constitution ni adalah undang-undang paling tinggi kan, maka sesungguhnya mana-mana undang-undang yang bukan constitution, kalau dia bertentangan, maksudnya dia ada conflict of interest, undang-undang tu akan terbatal. Penting kan? Tak apa, bagi you contoh. Contoh dalam constitution kata, tak boleh merokok. Kan? Contoh constitution kata tak boleh merokok. Tapi undang-undang kat Selangor kata boleh merokok tapi jangan di tempat awam. Nampak tak? Bertentangan tak idea dia? Lain kan? Kira undang-undang kat Selangor ni dah pergi bertentangan dengan constitution tadi. Maka undang-undang kat Selangor ni akan terbatal. Mati lah. So undang-undang tu akan dibuang. Kalau ada dalam buku undang-undang tu, mereka akan buang lah. Macam tu lah. So itu yang bestnya belajar constitution. Sebab you belajar undang-undang paling tinggi dalam dunia. Bukan dalam dunia, dalam Malaysia lah kan. Tinggi dalam Malaysia. Okay. Betul, I cerita sikit lah. This is something interesting ke. Okay. Dulu orang selalu argue, orang kata macam Al-Quran ni
Al-Quran lah adalah undang-undang paling tinggi dalam Malaysia kan, ataupun dalam dunia lah, sebab kita Islam kan. Betul, tapi dan dia orang nak buang lah constitution ni, kita pakai je lah Al-Quran kan. Betul, tapi ingat waktu zaman Madinah dulu, Nabi pun ada buat constitution, Piagam Madinah. Kalau belajar sejarah form 5 dulu kan. So Nabi pun guna Piagam Madinah. Itu sebuah perlembagaan. Kenapa Malaysia tak boleh guna? So it's a good argument lah. Nanti dia nak gaduh dengan kawan-kawan kan. Okay. So tapi kalau you pergi Pakistan, constitution dia pakai Al-Quran. Which is interesting. Okay. Okay. So itu original jurisdiction. So I kata challenge the legality of law kan. So hanya di federal court je boleh challenge legality of law. Maksudnya sekarang ni tadi you kata you duduk Selangor and you merokok kan. Lepas tu you macam you kata Selangor kata boleh merokok. Tapi federal court kata tak boleh merokok kan. Contohlah I lah merokok. Okay, I yang merokok. Lepas tu you macam kenapa dia merokok kan? Bukan tak boleh ke? Lepas tu you tengok batal cakap undang-undang Selangor kata bagi lah. Lepas tu so you ambil undang-undang Selangor tu, you bawa pergi federal court, cakap kat hakim tu, hakim, undang-undang Selangor ni bertentangan dengan perlembagaan. Lepas tu hakim bakal tengok lah, perlembagaan tak boleh merokok, undang-undang Selangor boleh merokok. Ni dah bertentangan. So hakim akan kata lah, so undang-undang kat Selangor ni terbatal. Okay. Walaupun tu bukan cerita yang betulnya lah, you tak boleh lah main ketuk pintu hakim tu tapi macam tu lah konsep dia lah. Okay, you have to understand konsep je, so don't worry much about the procedure. But I as a law student pun, I benci procedure sebab matter of procedure ni is the burden lah kan. Procedure ni kadang nak pergi ambil apply apa-apa pun nak kena chop kan, procedure kan. I hate procedure lah, to be honest. Okay, but procedure is important. That's one thing for sure. Okay, itu satu, dia nak challenge the legality of law. Kedua adalah bila state, okay, I tak tahu nak sentuh tak ni, tapi you kena bear with me lah, ini pun pening sikit. Okay, I tanya je lah you tahu tak kita ada federal government and state government? Tahu ke tak? Yes. Okay, kalau you tahu, itu senang lah. Okay, so state government and federal government, kalau dia orang bergaduh, kalau dia orang gaduh, kena pergi federal court. Dia orang tak boleh pergi court lain. Macam tu. Simple lah. Okay. No offense tau. Kalau from time to time I tanya, bukan nak offend you, I just nak tahu your level of understanding. Takut you tak belajar and I tak explain kan dua-dua pisang. Okay. So, itu satu. So, that is for original jurisdiction. Okay, habis. Now, appellate jurisdiction. Okay, appellate jurisdiction, dia nama dia tu explain itself lah. So for appeal. So maksudnya kalau ada orang appeal from court of appeal, takkanlah dia nak pergi kedai Tom Yum Makcik Siti kan, dia akan pergi federal court lah bila dia naik ke atas. So that's why ada appeal ni. Okay, tapi kita akan tengok appeal sikit sebab dia ada macam matter of procedure sikit lah. Okay, ni. Okay, kalau dekat federal court senang. Okay, federal court, bila ada appellate jurisdiction ni, dia akan ada dia akan pecah lagi dua. Bila you appeal case, bukan you appeal lah, bila ada case appeal, dia akan ada dua benda lah. Yang pertama adalah criminal appeal. Maksudnya daripada case kriminal, jenayah, apa-apa jenayah lah. So, katalah I bunuh orang kan. Lepas tu, bila dekat I bunuh orang, kita masuk high court kan. So high court kata, okay, Zubli bersalah. So I tak puas hati, kita appeal lah. So appeal dekat sini kan. So bila kat sini, bicara, I kalah. Hakim kata I bersalah, I tak puas hati lagi, I appeal lah dekat federal court. So macam tu lah. So the best thing is kat federal court, dia tak ada apa-apa macam kena lebih 10,000 ke apa, tak. For federal court, dia boleh dengar apa-apa case when it comes to appeal. Dia tak ada macam, orang kata macam satu standard lah. Sebab nanti you akan tengok dekat sessions court ke apa semua ni, dia akan ada satu amount. Contohnya kat magistrate court, dia ada 1,000 ke 2,000, nanti I akan explain. Okay, but then dekat federal court, and federal court ni je, yang atas ni je yang pening. Nanti dah masuk bawah ni, dia akan simple. Dia akan lebih straightforward lah. Ni sebab dia ada banyak
kan dia ada banyak bidang kuasa, so that's why pening sikit I nak bukan you lah pening nak understand everything kan. Okay. So appellate jurisdiction untuk criminal dengan civil matter dua-dua dia boleh dengar, tak ada masalah, tak ada isu sangat lah. Same goes to civil appeal, dia boleh dengar apa-apa as long as orang appeal lah. So, kalau orang appeal criminal ke civil ke dia boleh dengar. Oh okay, by the way nak tanya, you tahu tak beza criminal and civil? Yes. Okay. So and then referral jurisdiction, ini pun senang je tapi dia complicated sikit. Okay, maksud dia apa? Okay, referral jurisdiction dia macam ni. Katalah ada ongoing case, dah ambil seorang, katalah Najib. Okay, Najib bukan nama sebenar, dia dekat high court case dia. And then bila dia tengah bicara, hakim tu pun dengar, lawyer cakap semua, tiba-tiba ada satu persoalan yang macam contoh lah, persoalannya adalah boleh ke merokok kat Selangor contohnya lah boleh ke merokok kat Selangor kan. So hakim high court ni dia pun tak pasti, so apa dia buat, dia ambil soalan tu boleh ke merokok kat Selangor, dia hantar ke federal court, dia hantar ke sini untuk hakim kat sini buat keputusan. Lepas tu bila dah ada keputusan, hantar balik ke high court, lepas tu sambung balik bicara. Okay, tengok ni pending a decision by federal court, the trial court may stay proceeding. Maksudnya stay tu stop jap. So bila macam hakim kata, ni apa nak kena tanya lah federal court. So sementara ditanya tu, menunggu keputusan federal court tu, perbicaraan boleh dihentikan seketika. Boleh ditangguhkan. Betul lah. So bila federal court dah bagi jawapan, baru high court teruskan balik proceeding tu. Macam tu lah. Okay, maksud saja nak tahu trial court tu apa? Trial court tu adalah court yang pertama bawa case tu. So kalau I start case tu dekat magistrate is the trial court lah. So kita tak cakap magistrate court, kita cakap je the trial court. So trial court tu is the first court yang case tu start. Sebab kadang-kadang dia appeal kan. So kita panggil trial court. That is trial court. Dia panggilan je lah, dia bukan nama specific name, bukan kata nama khas. Okay, advisory. Advisory paling simple, senang je. YDPA tengah duduk-duduk makan kacang, lepas tu dia kata, boleh ke merokok kat Selangor? So dia pun tulis surat kat hakim Mahkamah Persekutuan kan, boleh ke saya nak merokok kat Selangor? Dia hantar surat tu. Lepas tu federal court hakim baca, boleh je. So hakim pun tulis balik surat, boleh. And bukan dia kena tulis surat saja, dia kena pronounce its opinion in open court. Maksudnya dia kena bagi tahu semua orang juga. Dia bagi tahu, hakim ada tanya dia pasal boleh ke merokok kat Selangor, dan jawapan dia boleh. Itu lah. Okay. So habis federal court. Okay, next, court of appeal. I think kita akan sampai high court. Lepas tu kita take file je nak minum ke apa, nak serahkan minda kan, kadang pening kan. Okay, court of appeal lagi simple. The name describe itself. Appeal. Itu je jurisdiction dia. To appeal. Tak ada jurisdiction. You have to appeal je. That's all. Okay. Sorry nak tanya. You dulu dekat Asasi kan? You law UiTM ke KPTM? KPTM. Oh, betul. Okay. Alright. Okay. You was UiTM. Yeah, I law UiTM. Oh, I see. Okay. And then Court of Appeal. Okay. For Court of Appeal, dapat lepas Court apa? Don't mind me. Zaman kecil Okay. I don't know why. Okay. Nampak ni, Privy Council. Ni lah Privy Council. Okay. So, okay. Sebelum ni, bila ada Privy Council, Court of Appeal tak ada lagi. So, bila Privy Council dah tak ada, dah ditamatkan, waktu tu lah baru Court of Appeal ada. So, Court of Appeal ni is the last court before Federal Court lah. Okay. It was abolished. Okay. Ni tak ada apa-apa sangat lah. Okay. Composition. Kita tengok lagi sekali. Tengok benda sama. Hakim juga. Okay. Yang lain-lain ni, dia penting. Tapi macam dia method procedure lah. Mungkin tak apa, tapi senang je. Kalau you baca nanti kan, sebab I will not explain, sebab dia method of procedure. Tapi kalau you baca, you tak faham, ask je ni dekat WhatsApp ke apa. Okay? Okay, tapi I will explain dekat sini Hakim. Okay.
dekat jangan tengok artikel ni, nanti pening tengok ni terus. Okay, so composition untuk Court of Appeal. So Court of Appeal is composed of satu, dia punya president. Tadi ada explain about president, and then sini ada typo which is 32 judges sebenarnya. So dekat Court of Appeal akan ada 32 hakim dekat Court of Appeal. So bila ada orang appeal case tu, kerja dia orang senang je lah, jangan dengar je lah case appeal. Okay, so meaning to say, kalau kita tengok tadi federal court, dia ada original jurisdiction, maksudnya case boleh start dekat federal court. Dekat Court of Appeal, that cannot happen. You cannot start a case at Court of Appeal. Court of Appeal is for appeal only. Tengok, satu je jurisdiction dia, for appeal je, appellate jurisdiction. Okay, so that is the composition, straightforward je, consists of 32 judges and juga satu ketua. So to sum up, ada 33 lah. Okay. Apa lah? Sebab ada judges kan, dia bukan consist of. Okay, and then ni tadi pun ada explain dah ni, kena ada 3 hakim. So mostly I dah explain dah. Okay, so jurisdiction of Court of Appeal, senang je macam dia cakap tadi. Kerja dia appeal. So no matter whether it is a civil appeal or it is a criminal appeal, as long as it is an appeal, Court of Appeal boleh dengar. Tapi appeal tu mesti datang dari High Court lah, sebab dia naik ke atas satu kan. So yeah. Okay, High Court. Okay, tengok from High Court. So bila orang ke High Court Appeal, so hakim dekat Court of Appeal, dia boleh sama ada satu setuju dengan High Court, dia kata betul lah apa yang High Court cakap, atau dia boleh berlainan pendapat. Dia boleh kata macam, oh sebenarnya apa yang High Court cakap salah, so dia akan buat keputusan yang baru. Contohnya, contoh I mencuri, lepas tu dekat High Court I kalah kan. Hakim kata ya, you mencuri, you bersalah. Bila pergi dekat Court of Appeal, ada possibility hakim tu macam tak adalah, dia tak mencuri pula, dia terambil je, so dia tak bersalah. Berjanji macam tu. Okay. Okay, so ini penting, tapi I will explain dengan simple lah, sebab dia macam pening sikit. Okay, so first kali, this is not something yang apa yang tak boleh appeal dekat Court of Appeal. Okay, so kalau value appeal tu is less than 250,000, so maksudnya kalau lah I beli phone dengan you, I beli phone dengan harga 1,000 contoh, and then kita pun bergaduh lah sebab ada pelanggaran kontrak dan sebagainya. I cakap, kata phone ni boleh terbang lah, phone ni tak boleh terbang kan. Saya dah kena tipu ni kan. So saya pun bawa kes tu, obviously lah kalah kan dekat High Court. Lepas tu I pun appeal kes tu kat Court of Appeal. Tak boleh lah, sebab I beli phone ni 1,000 je. So subject matter dia is 1,000 sahaja, whereby dekat Court of Appeal dia kena more than 250,000. Macam tu lah. Okay, tapi tengok ni, accept with leave of the Court of Appeal. Kecuali kalau Court of Appeal benarkan, katalah Court of Appeal kata kes ni walaupun 1,000 je subject matter claim dia, tapi Huzairil ni dia someone yang penting, jadi kita perlu terima kes ni, contohnya lah kan. So disebabkan macam tu, Court of Appeal setuju untuk dengar appeal tu, boleh. Kalau dia orang setuju, tak kisah lah, whatever the reason ni, kalau dia orang setuju lah. Okay, so tak kisah kalau subject matter dia tu bawah 250,000. Okay, yang ni so dia non-appealable kalau dia less than yes, dia less than. Tapi ingat, dia ada exception dia, which is kalau court tu kasih je lah, dia tak kisah. Okay, and then the judgment is made by consent of parties. Yang ni complicated. I don't think you akan belajar apa benda ni, so better not kita indulge in. Okay, and then when the judgment relates to cost only, ini pun matter of procedure. Sebab I don't think you tahu, just tahu ni je lah 200, usually dia akan tanya pasal duit je, dia takkan your punya level, dia takkan tanya pasal benda ni. Okay, and then whereby unwritten law from timing, ni pun
Semua ni is procedure. Tapi just in case kalau lah ada soalan yang tanya pasal ni and you memang tak tahu nak jawab apa sebab I tak pernah explain ni, nanti tanya kat WhatsApp. I boleh explainkan lah. Okay, criminal appeal. Okay. Criminal may hear and determine any criminal appeal against a decision by High Court. Nah, tu je lah. Criminal appeal pun, yang ni je ada satu nilai. Dekat criminal appeal tak ada nilai. So as long as it is a criminal matter and orang appeal, settle lah. So dia boleh dengar lah case tu. Macam tu lah. Okay. Sekejap, sorry. Okay, ni tak ada apa-apa sangat. Okay, tapi kat sini I think yang ni penting kot. Okay. Appellate or revisionary jurisdiction in respect of any criminal matter decided by the Sessions Court. So maksudnya the court may hear and determine any criminal appeal against any decision made by a court in the Sessions Court. Okay. This is the jurisdiction of High Court. Nanti kita akan tengok. So senang cerita, kalau kes tu dia appeal from High Court, Court of Appeal boleh dengar kes tu. Tu je lah. This is the jurisdiction of High Court. Tapi I tak tahu kenapa dia letak sini. Maybe for understanding kot. Tapi I think it just make it more complicated. So kita teruskan. Dah habis lah Court of Appeal. Okay. Alhamdulillah. Okay. So High Court. Court of Appeal memang senang. I think that's why I tulis the best court ever. So ada yang paling senang. Okay. High Court. Okay. High Court dia as complicated as Federal Court. Sebab, okay, kenapa dia complicated? Sebab High Court ni, dia adalah highest untuk Magistrate dengan Session. Magistrate dengan Session ni, dua-dua very straightforward. So, macam ni lah, ni straightforward, so ni complicated. Yang ni straightforward, yang ni complicated. Tentu lah. Okay. So, apa beza High Court Sabah Sarawak ni? Kenapa ada beza? Sebab dia ada peruntukan dia. Kita go through the composition dululah. Ni biasa. Okay. Dekat High Court in Malaya, hakim dia kena ada 4 ke 60 hakim. So paling banyak hakim yang ada dekat Malaya adalah 60 dan paling sikit 4. Dekat Sabah Sarawak paling sikit 4, paling banyak 13. Ya, betul. Dekat Sabah Sarawak tak banyak mahkamah. Okay. And plus, when it comes to Sabah Sarawak, dia ada mahkamah adat. Mahkamah adat. So, dia orang macam dekat Malaya ada mahkamah syariah, sebuah mahkamah lain, jurisdiction yang berbeza. Kat Sabah Sarawak dia ada mahkamah adat. So, that's why High Court yang benda biasa ni, dia tak banyak. Sebab usually dia orang ada isu adat, which mahkamah High Court biasa tak boleh dengar. Dia tak ada kuasa. Yang ada kuasa, mahkamah adat. Macam tu lah. Okay. So, ni composition dia. 4 ke 60 dan 4 ke 13. Kalau nak tahu, ada dalam artikel 1211. Tapi tak payahlah tahu ni. Apa pening. Okay. Okay. Yang ni okay. Each of the two high courts, which is Court Malaya and Sabah Sarawak, dia akan ada 2 chief judge. Okay. So maksudnya dalam 60 ni, 60 orang hakim ni, mesti dia ada mahkamah kat Shah Alam, mahkamah dekat you duduk mana? Shah Alam. Oh ya ke? Kat mana? Section 13. Lah dekat je. Section 13. Section 13 kat mana? Dekat Acapella. Oh jiran ke dengan ni? Kak Afifah Sorry? Yang Afifah you kan? Yang Kak Afifah. Dulu Kak Afifah pernah ajar English. Oh. Okay, bagus. Dia tu communication kan, so bagus lah. Okay. Back to our story. Okay. So kalau kat Shah Alam ke, mahkamah dekat Puchong ke, mana-mana mahkamah, seluruh mahkamah kat Malaya, dia akan satu je ketua dia, ataupun kita panggil chief judge. Dan dekat Sabah Sarawak pun sama. Kalau yang 13 ni kat Sandakan ke, Dahtu dan sebagainya, akan ada satu je ketua, which is dekat Sabah Sarawak. So in total, High Court dekat Malaysia ada 2 lah.
High Court Chief Judge. Satu di Malaya dan satu di Sabah Sarawak. Okay. Ni dah tulis lah. Okay. 60 dan dekat Sabah Sarawak 13. Okay. So every proceeding in High Court will be heard and disposed by a single judge. Okay, macam saya cakap tadi, dekat starting from High Court dan ke bawah, judge dia hanyalah satu. Okay. So, first kita tengok jurisdiction dia. Okay, yang ni yang macam Federal Court balik tadi. Okay, first kali kita ada original jurisdiction. Okay, yang ni kena tengok buku sebab dia ada nilai dia. Okay. And to clarify, I ajar ni as of 2021. Okay. Sebab maybe next year mungkin berubah. Contoh kalau kata, okay, High Court boleh dengar dengan nilai 1 juta. Contoh kita tak tahu lagi tahun depan kalau dia orang amend akta tu, Court of Judicature Act mungkin akan berubah. So I ajar ini as of 2021. I kena clarify. Nanti kan bila bertukar kan orang marah pula. Okay. So okay. Original jurisdiction. High Court has unlimited jurisdiction in both criminal and civil matter. Apa maksud dia? Maksud dia adalah berapa pun jumlah tu, 5 juta, 10 juta, High Court boleh dengar. Okay. Tapi you mesti tanya, tapi High Court ni bawah ada lagi Court of Appeal and Federal Court. Kenapa? Kalau nilai dia lagi tinggi, tak kat Court of Appeal ke Federal Court kan? Jawapan dia adalah sebab macam yang I explain tadi, Court of Appeal dia ada satu kuasa je untuk appeal. So dia tak boleh dengar original jurisdiction. Original tu apa? Original tu maksudnya I start case tu dekat mahkamah tu. Itu original jurisdiction. Kita start case tu dekat court tu terus. Macam Court of Appeal, dia tak ada original jurisdiction. You cannot start your case dekat Court of Appeal. Tapi Federal Court, okay, mesti you cakap pula, tapi kat Federal Court ada original jurisdiction. Kenapa High Court ada unlimited? Kenapa dia tak macam terbahagi? High Court 1 juta, Federal Court 5 juta, kan? Tapi tak. Sebab kalau you ingat tadi I explain, original jurisdiction dekat Federal Court hanyalah for illegal law. Law yang salah bertentangan dengan perlembagaan. Dengan, itu satu. Kedua, bila federal government gaduh dengan state government. Dua tu je. So dia tak boleh, Federal Court tak boleh dengar, sebab tu High Court punya jurisdiction is unlimited. Dia tak ada nilai. Berapa banyak sekalipun nilai dia pun boleh. Okay. Okay, so this is the criminal jurisdiction. Okay. High Court have jurisdiction to hear all criminal cases. Semua. And permanent citizen juga. Okay. So, ini I can explain sikit lah. Sebab ini penting lah. All offence committed within local jurisdiction. Okay. So, when it comes to criminal jurisdiction, apa maksud dia ni? Within local jurisdiction adalah I orang Malaysia kan, I pergi bunuh seorang lelaki dekat England contohnya. Sebab I bunuh kat England, so kat Malaysia tak boleh try. I tak boleh dibicarakan di Malaysia, I kena dibicarakan kat England lah sebab I membunuh di England. So itulah maksud dia within its local jurisdiction. So kalau benda tu jadi kat Malaysia, baru court Malaysia boleh ambil tindakan. Macam tu lah. Something like that. Dan sebenarnya memang tak boleh pun. Kalau orang buat kesalahan kat dalam negara, Malaysia tak boleh ambil tindakan sangat. Sebab High Court tak ada kuasa. Tengok ni, dia kata within jurisdiction. Sebab ini ada dalam akta, tak boleh nak lawan lah. So offence under part 4 of Penal Code and offence certified by Attorney General. Ni tak ada apa-apa pun. Apa-apa sekiranya, apa-apa kesalahan yang ada dalam dunia ni, yang dekat Malaysia lah, semua boleh didengar, dibicarakan di High Court bawah criminal jurisdiction. Tu je lah, as simple as that. Apa-apa jenayah, semua boleh dengar kat High Court. Okay. Reason tahu? Sorry? Reason. You tahu tak what is the meaning of treason? No. Okay, bagi tahu sikit lah. Treason ni is you double agent lah. You ni khianat negara sendiri. So kalau you khianat negara sendiri, dia punya punishment dia is death penalty. Hukuman mati. Dan yes, dekat Malaysia kita ada hukuman mati. Apa yang boleh kena hukuman mati? Contohnya membunuh dengan niat,
Sebab kenapa membunuh dengan niat? Sebab ada membunuh tanpa niat. Boleh jadi. I pukul orang, I tak niat pun nak bagi dia mati, tapi dia termati. So itu membunuh dengan tanpa niat, dia bukan hukuman mati. Hukuman dia lain, penjara je. Kalau membunuh dengan niat, I memang nak bunuh dia, I tumbuk dia sampai mati, I kena death penalty. And then dadah. Kalau dadah, I dijumpai oleh polis dengan sejumlah dadah yang banyak, dia adalah kiraan dia, and I boleh kena death penalty. Okay. And then civil jurisdiction, civil jurisdiction, dia ada nilai dia sebenarnya. Okay. Nilai dia adalah 1 million and above. Okay. Sebab kalau less than that, tak boleh. Tak qualify lah. Macam criminal matter tadi, dia ada unlimited jurisdiction ni kan. Sebenarnya unlimited juga civil matter ni. Tapi dia just letak satu nombor jugalah sebenarnya. So ingat for civil jurisdiction, dia mesti 1 million and above. Apa yang 1 million and above tu? Dia punya subject matter claim dia. Macam tadi lah, yang phone tadi kan 1,000 kan. So kalau 1,000, kita tak boleh start dekat ni lah. Kita tak boleh start dekat high court. Start tu maksudnya, kita tak boleh nak, kata I bergaduh dengan you kan. Okay, pasal handphone tadi, 1,000 kan nilai dia kan. So bila nilai dia 1,000 je, kita tak boleh lah start case tu dekat high court. Maybe kita start dekat magistrate ke, or session ke. Kalau kita appeal, baru kita boleh masuk high court. Kalau nak start dekat high court, mesti 1 million and above. Misalnya orang-orang kaya lah. Contoh, case 1MD, bukan 1MDB, SRC Najib. Yang baru-baru ni kan, dapat keputusan kan, Najib bersalah. Case tu is 1 million and above. About 2.6 billion kan. So yeah, atas 1 billion and above. Okay. Tapi 1 million and above tu dia dah tak ada potongan. Maksudnya sebanyak mana pun boleh. 1 trillion pun boleh. As long as more than 1 million. Okay. But then, okay. Ini yang when it comes to a little bit complicated dalam original jurisdiction. Ingat kita sekarang ke original tau. Kita nak start the case. Okay, when kita nak start the case, under civil jurisdiction, which is saman menyaman, ada a few things yang akan jatuh dekat bawah high court. Okay. Kita panggil dia specific jurisdiction. Bila ada specific jurisdiction, tak kisah, dia punya nilai dah tak kisah. Okay. Contoh, divorce. Kan? Kalau kalau tak nak you lah. Kalau I bercerai dengan someone, for RM1, dia punya subject matter claim value dia, so boleh start dekat high court. And all this bankruptcy companies, matter of admiralty, lepas tu appointment guardian of infant, divorce, bercerai, bankruptcy, orang bankrupt, tak ada duit, ataupun hutang dia terlalu tinggi, so dia bankrupt, and then tapi related to companies lah, ataupun issue company. And then control of guardian of infant. Control of guardian of infant ni macam ni. Kalau suami isteri bercerai, siapa dapat jaga anak? So jatuh bawah pada high court, sorry. And then appointment control guardian, okay. So guardian and keeper of a person. Kenapa person? Kenapa nak kena jaga orang kan? Okay, sebab sometimes ini isu dia adalah katalah I ni manusia terkaya di dunia, di Malaysia kan. I paling kaya kat Malaysia kan. Lepas tu tiba-tiba satu hari I jadi gila, mentally disabled kan. So bila I mentally disabled, berebutlah orang nak jaga I. Maybe my family ke ataupun my cousin ke kan. Sebab I kaya kan. Lepas tu gila tu, so kalau I mati, sooner or later duit tu akan dapat kat dia. Plus my money pun memang akan dapat. Siapa yang jaga any person, dia akan dapat duit tu sikit-sikit lah, duit orang tu lah. So and benda ni memang berlaku kadang-kadang orang kaya jadi gila ke apa kan, berebut-rebut orang nak jaga, lepas tu bawa pergi mahkamah padahal tak kenal pun, saja je nak jaga sebab nak duit kan. So yeah, sian. Okay, amanah raya ni tak perlu tahulah. Amanah raya ni tak perlu tahu. Okay, and then lastly, to grant, alter, to revoke, probate or will panjangan. Nak cerita ni isu wasiat. Will, testament, probate tu benda sama lah, lebih kurang. Dia berbeza tapi
Dia tak perlu tahu lah. Cuma the point being adalah wasiat. Okay. So kalau ada wasiat, okay, kalau ada wasiat, dia dekat High Court. Itulah. So ingat semua isu ni daripada bercerai sampai wasiat, nilai dia tak perlu mencapai 1 juta. Sebab tu dia kata specific jurisdiction. So kiranya in conclusion, bagi satu conclusion, kita boleh start case dekat High Court jika case tu subject matter dia 1 million. Kecuali kalau dia melibatkan subject matter yang A sampai F ni. Yang ni nilai dia tak perlu dikira. RM1 pun boleh. Asalkan dia punya subject matter dia pasal benda-benda ni. Senang kan? Okay. So far okay Yes. Baru faham. Oh, ya ke? Ya. Okay. Betul lah. My method unorthodox Tapi ya, tak tahu lah. Orang faham. Tapi ya, lecturer tak suka lah. I see. Okay. And then we move on to appellate jurisdiction. Okay. When it comes to appellate jurisdiction, sama macam Court of Appeal tadi, dia pun appellate jurisdiction. Tapi dia ada appellate je. Kalau ke High Court, dia ada. Tadi kita belajar tadi, original. Sekarang appellate. Ni. Original first kan. Ni appellate. Okay. So dekat appellate senang je. Appellate, dia appeal, settle. Okay. Kiranya, sorry. Kalau dari Sessions Court ni, dia appeal ke High Court. Bila dia appeal ke High Court, dia akan gunalah kuasa appeal. Meaning to say, okay, for your information, High Court, Court of Appeal, Federal Court, 3 ni je boleh dengar appeal. Yes. Sebab dia, okay, katalah kita bagi satu contoh. Kita start case kat Magistrate Court kan. Lepas tu, I appeal my case. Why do you think the case will start the first appeal? Kat mana? First appeal. So I appeal ke atas kan. So which court dalam I start kat magistrate, I appeal my first appeal, which court yang you rasa akan pergi dulu? Akan start dulu. A court appeal. Court of Appeal. Kunci. You confirm? Yes. Okay. Kurang sempat. Okay. Sebab dia start kalau dekat High Court pun ada appellate jurisdiction. So dia pun boleh dengar appeal sebenarnya. Okay. So okay. Cuma kenapa I tanya soalan tu adalah Sessions Court. Sekejap. Okay. Sessions Court dia tak ada appellate jurisdiction. So maksudnya kalau I start my case kat magistrate kan, and then I nak appeal, dia tak akan pergi ke Sessions Court. Walaupun dia lagi atas, tak. Sebab Sessions Court tak ada kuasa. Dari magistrate ni, I will jump terus ke High Court. Macam tu. Interesting kan? So, kalau when it comes to appeal, jangan tengoklah dia punya bawah. Kira dia tak semestinya naik satu langkah ke atas. Dia mungkin dia akan naik terus ke High Court. Sebab High Court je ada, bukan High Court je lah. High Court, Court of Appeal, Federal Court je ada appellate jurisdiction. Yang lain, selain tu, dua makhluk ni tak ada. Okay. Itu satu. So, okay. Sekarang kita ke High Court appellate jurisdiction dia. Okay. High Court may hear appeal from subordinate court. Ni subordinate court. In both civil and criminal matter. Dua-dua boleh. Okay. For criminal jurisdiction, High Court can hear appeal from subordinate court according to any law. Okay. In other words, untuk criminal jurisdiction, apa-apa case pun, apa-apa case dia boleh dengar. Okay. Apa-apa case pun dia boleh dengar. Sekejap. You mesti confusion. Tadi pun criminal, ni pun criminal, apa beza dia kan? Okay. Yang criminal tadi is original. Maksudnya, dia start dekat situ. Kalau appellate ni, dia start from tak tahulah court mana, and then dia appeal ke High Court. So, maksudnya apa-apa matter, when it comes to criminal, dia boleh appeal. Okay, cakap betul-betul faham ke tak? Tak faham? Okay, tak apa. Tak faham. Okay. Tak apa, it's okay. Tak apa. Sekarang ni, bawa
appellate jurisdiction. Tak nak guna appellate jurisdiction yang pening. Appeal. Kita guna perkataan appeal sekarang ni. Bila I appeal case daripada magistrate or sessions court lah kan. So subordinate ni bila dia appeal dia akan naik ke high court. Okay, setakat tu faham? Okay. So bila dia naik ke high court boleh dengar apa-apa kes kriminal. Tak ada masalah. So dia tak kisah. Macam tu lah. Okay. Okay. Yes. Okay. Alright. So itu criminal jurisdiction. Okay. So sebab tak apa, I tak nak sentuh original balik, nanti confused. You focus on appeal je sekarang. Okay, appeal je. Okay, focus on appeal. Okay, so criminal, dia boleh dengar apa-apa criminal matter bila orang appeal. So kalau orang tu membunuh, dia appeal, high court boleh dengar. Orang tu pukul orang, dia appeal, high court boleh dengar. As long as it is a criminal matter and orang appeal, high court boleh dengar. Okay, high court boleh bicara lah, dia bukan boleh dengar, dia boleh bicara kes tu. Okay. And then civil jurisdiction. Okay, so sekarang ni in appeal, okay, kalau you nak appeal dekat apa ni, high court, dia punya nilai dia mestilah no appeal made to high court if the amount dispute less than. Okay, amount dia mestilah cannot be less than 10,000. Cannot Okay, ni susah. Bukan susah. You kena you kena ikut the word dia, you kena ikut. Sebab okay, kalau I cakap appeal cannot be less than 10,000 kan. So in other words, more than 10,000 lah kan. Betul tak? Kan? Tapi law ni dia pening sikit. Dia complicated. Dia saja nak complicated hidup kita. So dia kata mesti cannot less than 10,000. So kalau you tulis, you tak ada tulis more than 10,000. you cannot tulis more than 10,000. You kena tulis cannot less than 10,000. Don't ask me why. That is the law. Okay. Okay, except for question in law. What is question in law? Okay, maksudnya orang question the law. Sekejap. I kena bagi satu contoh supaya boleh faham. Okay, contohnya kita gaduh pasal telefon tadi lah, sambung. Kita gaduh pasal telefon dan kita gaduh harga dia 1,000 je telefon ni. So kita gaduh kat sessions court and then I kalah. Hakim kata handphone mana boleh terbang. So awak kalah. So I kalah. I tak puas hati, I pun appeal kat high court sini. Kan? I nak menang, nak cuba untuk menang lah kan. Cuba-cuba jaya kan. So bila kat high court, hakim tu kata, handphone ni 1,000 je. Mana boleh awak bawa dekat dekat high court. Awak mana boleh awak appeal ke high court. Lepas tu I pun kata, betul. Kes ni memang bawah 1,000. Tapi handphone ni, kalau menurut undang-undang kontrak, handphone, kalau handphone tu dikatakan boleh terbang, dia sepatutnya boleh terbang. Contoh I kata macam tu kan. So bila dia ada question in law, I persoalkan undang-undang, jadi high court boleh dengar benda tu. Tapi tak apalah, I rasa you pun dah pening. So baik jangan fikir pasal question in law. Dia pak kata I tadi, it's a procedure thing. Pening. So just fikir pasal ni je. Dia mesti more than 10,000. But then jangan cakap more than, cakap cannot less than 10,000. Okay. Alright. Okay. This monetary limit does not apply to decision of subordinate court in proceeding concerning maintenance of fine and interest. Okay. Sama juga. Okay. 10,000 ni dia ada exception dia. Kecuali apa yang dikecualikan. Iaitu when it comes to maintenance of wife and children. Okay. So maksudnya kalau lelaki tu ada lebih daripada satu isteri, dan dia nak maintain bukan
I tak tahu apa dalam bahasa Melayu. Tapi the maintenance of wife tu maksudnya kebajikan lah. Kebajikan isteri dan anak-anak. Kalau dia ada satu proceeding mengenai kebajikan isteri dan anak-anak, boleh appeal. Contoh, I bagi contoh. Suami dia bergaduh, suami ada satu lelaki, isteri dua, bergaduh dua isteri tu dengan suami tu dekat sessions court. Okay, so sekarang ni nak proceeding tu mengenai kebajikan isteri dan anak-anak dia lah. Lepas tu suami dia ni kalah kan. Dalam kes tu lah hakim tu kata, isteri dan anak-anak dia tak dijaga kebajikan. Kan? Hakim tu cakap macam tu. So suami dia tak puas hati, suami dia appeal ke high court. Tapi yang dia orang gaduh tu, nilai pergaduhan tu tak sampai 10,000 pun. Less than 10,000. Tapi boleh juga didengarkan sebab dia adalah mengenai maintenance of wife and children. Ni macam yang tadi tu kan, kalau you ingat, bila ada specific matter, boleh dengar kan, walaupun nilai dia kurang. Same things lah. Cuma beza dia, tadi tu original jurisdiction. Sekarang ni appellate jurisdiction. Okay. Tak apa. I will wrap up untuk High Court ni lagi. Untuk concludekan everything. Tapi kita move on to revisionary dulu. Tak apalah, I wrap up terus lah. Revisionary ni tak banyak pun. Okay, better I wrap up sekarang sebab you still fresh kan. Okay. Yang criminal, okay, dia ada dua original, okay, dia ada original and appellate jurisdiction. Ada dua. Okay. For original and appellate, criminal dia tak kisah. So maksudnya kalau I nak start kes bunuh, I sebagai lawyer, I nak start kes bunuh, maksudnya start tu original lah. Original tu start. Kita start kes tu kat kat mahkamah tu. For original, I can start any criminal case. Membunuh ke, merogol ke, memukul ke, apa-apa yang criminal, I can start at high court. Same goes to appeal. Kalau I membunuh dan dekat sessions I membunuh, kes tu dibawa ke sessions court, I nak appeal ke high court, boleh. Membunuh ke, merogol ke, mencuri ke, tak kisah. Not an issue. Okay. Tapi untuk original, civil matter, iaitu civil tu adalah saman menyaman. Bila when it comes to saman menyaman, kalau original, dia must be more than, not less than 1 million. Or in other words, kena lebih 1 million. Kalau I appeal, kes I daripada sessions court, kes civil lah, kes saman menyaman, daripada sessions court, I bawa ke high court kan. Dia punya amount dia mesti not less than 10,000. Nampak tak? Dia ada beza sikit. Kalau kriminal sama. Apa-apa kes kriminal, I boleh bawa kat ni. Or, kalau nak appeal pun, apa-apa kriminal boleh kat sini. Kriminal, no hal. Tapi kalau civil, saman menyaman, I nak saman start dekat high court, kenalah lebih 1 juta. Kalau I nak saman, I saman orang and then appeal ke high court, jumlah dia mestilah not less than 10,000. Tapi, when it comes to monetary value, ataupun nilai duit, dia ada exception. Contohnya macam kat original, exception dia adalah A sampai F tadi, iaitu pasal divorce, admiralty, pasal penjagaan anak dan sebagainya lah tadi yang A sampai F. This one. Kalau ni, nilai dia can less than 1 million. Specific jurisdiction. For appeal pun macam tu. When it comes to kebajikan isteri-isteri dan anak, appeal dia tak tengok nilai duit. Kalau dia less than 10,000 pun tak apa. As long as the matter is about kebajikan maintenance of wives and children. Okay. So far, okay, faham? Yes. Okay, bagus. And then last but not least is revisionary and supervisory jurisdiction. Ini senang je. Okay. Okay. So, kita tak tengok dia punya title je. Okay. Title ni macam ni. Okay. I bagi you satu perspektif so that you can understand, bukan understand content, you understand the law. Okay. So macam ni, okay. Kalau you, okay, you pun belum kerja kan, kita bagi satu contoh lah. Okay. Belajar. You student kan. Okay. Kalau you tulis, pernah tulis report tak?
Tak pernah. Pernah. Okay. Assignment lah. Pernah tulis assignment? Yes. Okay. Kalau you tulis assignment, you buat assignment, you punya lecturer akan check. Betul tak? Okay. So dia pun check. Apa assignment you ni? Ada ni salah, ni salah, ni salah. Ni je betul. Kan? Lepas tu dia kata, nah, buat balik. So, the same thing. Okay. Bila kat high court ni, dia ada satu kuasa as lecturer. High court is lecturer. So, kalau sessions court kan, hakim dia kata, okay, orang yang isap rokok lebih daripada 10 batang akan dihukum penjara. Kan? Sessions court kata. Lepas tu orang hakim ke high court ni, dia pun ambil lah decision tu kan. Dia kata, apa ni, merokok kena penjara? Apa yang tak betul ni kan? Dia pun tengok, ni salah, ni salah, ni salah, ni salah. Ni je betul. Buat balik. So dia akan suruh a new proceeding nanti. Tak silap mana Okay. Sebab dia kat sini tak tulis, tapi tak silap dia kalau dia salah, kalau dia tengok keputusan tu salah, tak silap dia akan suruh buat balik new proceeding tau. So maksudnya adalah macam kata tadi you kena buat balik the new assignment kan. Dia bukan the new assignment. Buat balik assignment tu kan. Same goes to sessions court lah. Diorang kena buat balik. So bila high court kata keputusan ni salah, kau buat balik, diorang kena buat balik. Tapi itulah revisionary. Dia semak dan imbang lah. Dia semak balik keputusan mahkamah bawah. Ni macam tak betul. Kenapa kau buat keputusan macam ni? Pergi buat balik proceeding. Tapi I'm not sure yang pasal kena buat balik proceeding tu. If I'm not mistaken, kena buat balik. Tapi kat sini tak tulis pula. Yang tu I'm not sure. Not so sure lah. Tapi the thing is, kuasa dia adalah, ingat revisionary and supervisory macam lecturer. Lecturer boleh semak balik kerja you and suruh you buat balik. Okay. Okay. That's the end of Superior Court. Okay. So let's continue. Okay. Yang ni kena ada juga. Okay. So first kali adalah Session Court. Okay. Sessions Court ni dia senang sikit as compared to court-court atas. Sebab untuk Sessions Court dengan apa ni, Magistrate Court, this one, dia tak ada appellate jurisdiction. So you tak pening sangat lah. Cuma the problem is Magistrate, walaupun dia satu kan, tapi dia pecah kepada dua sebenarnya. Dia ada first class magistrate and second class. So kiranya dekat bawah ni ada tiga sebenarnya. Sessions Court, first class magistrate, second class. Dia ada tiga sebenarnya. Okay. So tapi semua original jurisdiction. Okay. Tahu kan original adalah kita nak start case tu kat mana. Okay. So first kita akan start with Sessions Court dulu. Okay. So macam biasa kita akan start with composition. Composition dekat Sessions Court, satu je hakim. Tu je. Sama macam High Court tadi. Dia hakim dia seorang je. Ni tak ada apa-apa sangat lah. Ni just macam dia nak apply nak jadi Sessions Court punya judge. Okay. Sessions Court have criminal jurisdiction to try all offences other than offences punishable with death. Okay. Lepas tu Sessions Court may pass sentence allowed by the law. Okay. So maksudnya adalah Sessions Court ni, kita go on terus ke criminal jurisdiction lah. Okay. So benda yang sama. So dekat criminal jurisdiction, macam High Court tadi, dia boleh try, ingat tak? High Court tadi, dia boleh try all offence. All offence. Okay. Dia boleh try all offence. Apa-apa offence. Murder, rape, lepas tu hurtful, grievous hurt, apa-apa semua boleh. Tapi dekat Sessions Court, dia boleh try all offence. Tapi dia punya hukuman offence tu cannot be punishable by death. Okay. Macam yang cakap tadi, what is punishable by death? Treason, lepas tu murder with intention, and lastly is drugs. Okay. Drugs tu dia membawa dadah. Okay. Tapi dia ada a few others lagi. Tapi that's all yang macam famous lah. You tak perlu tahu in detail semua lah. So kalau satu perbuatan jahat tu, hukuman dia adalah mati, hukum gantung. So Sessions Court tak boleh dengar kes tu.
Maksudnya, contoh, I mencuri. Okay, bila I mencuri, so dia adalah criminal act lah. So bila dia criminal act, so apa ni, polis tu akan dakwa I, kiranya hakim lah, lawyer akan dakwa I di sessions court. Sebab dia punya hukuman tu is not punishable by death. And then kalau I bunuh orang dengan niat, so I akan perbicaraan I tu tak boleh ada kat sessions court. Dia akan pergi ke high court lah. So nampak tak? So kiranya, in other words, kes-kes kriminal yang akan ada hukuman mati akan dibawa ke high court sebenarnya. Sebab kes-kes yang bukan hukuman mati sebenarnya akan dibawa dekat sessions court. Macam tu. Okay. And then so disebabkan dia boleh bawa kes tu other than punishable by death, so dia punya hukuman pun, hakim tu boleh bagi hukuman, apa-apa hukuman, penjara seumur hidup ke, bayar ke, ganti rugi dan sebagainya, tapi tak boleh hukuman mati. Sebab memang tak boleh pun lah, sebab at the first place pun memang apa-apa perbuatan jenayah yang hukuman mati tak boleh dengar dekat sessions court. So hakim tu pun at the same time tak boleh bagi hukuman mati lah. Macam tu. Okay. Tapi apa-apa selain hukuman mati yang tak berkenaan dengan hukuman mati, pergi sessions court. So maksudnya pergi sessions court tu maksudnya adalah ni original jurisdiction. Dia start kat sessions court. So bila dia start kat sessions court, dia boleh appeal 2 kali, so naik sampai court of appeal lah. Okay. So kita masuk tadi ni criminal untuk criminal. So start case untuk criminal. Sekarang ni kita nak original, nak start case tapi for civil, iaitu saman menyaman. Okay. 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 Sessions court dia ada specific jurisdiction. Okay, apa specific jurisdiction dia tu adalah untuk motor vehicle accident, landlord tenant and distress. Distress ni tak ada tahu sebab complicated. You just tahu ni dia 2 benda ni, which is yang famous lah. Motor vehicle accident and landlord. Landlord and tenant ni maksudnya sewa, menyewa, lepas tu beli tanah, sewa tanah. Yes, you can sewa tanah sebenarnya. Maksudnya sebidang tanah 5 ekar, you nak sewa for 3 years. Contoh, boleh. Okay. Seperti mana yang kita sewa rumah lah. So kalau hal tu, you nak saman orang berkenaan, contoh lah, Ahmad accident. Tapi, okay, tengok ni, dia kata must not exceed 1 million. Okay. So maksudnya untuk civil jurisdiction, case tu, kalau dia exceed 1 million, case tu akan okay. Ini dia confusing. Tadi kat high court tadi kan dia kata must not less than 1 million kan. Okay. So kalau less than 1 million pergi mana? Pergi sessions court lah. Faham tak? Sorry? Okay, macam ni. Tadi kat high court tadi untuk civil kan kata cannot less than 1 million dekat high court kan. So kalau case tu less than 1 million, dia akan pergi sessions court lah. Sebab high court, okay. So macam ni, to put it simply, high court more than 1 million, sessions court less than 1 million. Okay. Tapi macam kata tadi lah, law ni dia suka peningkan orang. Nampak ayat dia, must not exceed 1 million. Boleh je dia kata less than 1 million kan, saja je. Aduh. So yeah, dia sebenarnya kalau you nak bagi, you nak tulis apa yang you faham, you better tulis benda yang you faham. So you tulis less than 1 million. Kalau tadi high court tadi you tulis more than 1 million, supaya you tak confused. Yeah. But this is the right word, but this is not good for understanding. Okay. So dia mesti less than 1 million. So apa-apa sama menyaman yang less than 1 million, contohnya Ahmad accident kan. So kalau contohnya apa-apa saman lah, saman yang less than 1 million, and contohnya you tulis something about me. Zubli ni mengajar tak bagus, contohnya. Lepas tu I tak puas hati, I nak saman you for 900,000 kan. So boleh pergi sessions court lah. Okay. Tapi kalau I bawa kereta tiba-tiba accident kan, kena langgar or something, bila jadi macam tu, dia ada
dia punya monetary dia punya amount of money tu tak kisah. Kalau I contoh I accident kena langgar kan, so I macam nak saman orang tu for 3 million, so dah lebih kan dia punya bidang kuasa dia kan, so I boleh saman sebab bawah Sessions Court apa-apa yang melibatkan motor vehicle accident boleh saman, dia punya nilai tak kisah, more than 1 million tak apa. Okay. Same goes to lot and tenant. Kata I sewa tanah for 10 million. Okay, I sewa 10 million for 1 year. Contohnya kan. And then tiba-tiba tanah tu meletup. Ada bom jatuh kan. So I nak saman lah dia punya tuan tanah tu. So I boleh bawa ke Sessions Court. Walaupun dia dah exceed 1 million, tapi sebab Sessions Court dia ada special jurisdiction ni, which is untuk motor vehicle and lot and tenant, landlord and tenant. Okay. So macam tadilah juga High Court tu dia ada yang bercerai dan penjagaan anak dan sebagainya kan, dia ada specific jurisdiction. Same goes to Sessions Court, dia pun ada specific jurisdiction untuk motor vehicle, landlord and tenant. Distressing tak tahu. Okay. Okay. To try election, ni lah 1 million. Okay. Yang matter does not exceed 1 million. In other words, less than 1 million. Less than 1 million. Okay. And then to try suit for specific performance, rescission of contract, cancellation of instrument. Okay. Ni apa benda ni? Gila ni kontrak tu. Tapi, you akan belajar kontrak later. Nanti you akan tahu apa specific performance. Okay. Tapi, in simple terms, kalau orang tu gaduh pasal kontrak, gaduh apa-apa yang melibatkan kontrak, itu semua ni lah. Specific performance ni for kontrak. Rescission of contract ni, specific performance ni adalah, contoh I ambil kontraktor untuk siapkan renovation. And then diorang tak buat. Ada bayar lah. So I saman diorang untuk specific performance, untuk buat sesuatu, to perform something lah. So the amount tu tak kisah lah. Semua ni amount dia tak kisah. Okay. Kalau less than 1 million pun tak, more than 1 million pun tak apa. It's okay. So for specific performance. Rescission of contract. I buat contract for 3 million contract tu, dia punya nilai dia. And then separuh jalan I tak puas hati. Tak best lah kontrak ni, I nak keluar. So that is rescission contract. I tamatkan kontrak tu. Sebab mungkin ada perkara-perkara yang berlaku menyebabkan I nak tamatkan lah. Okay. Yang instrumen ni tak perlu tahu, this is international law, you memang takkan belajar pun. Okay, and then semua ni within the jurisdiction of Sessions Court. So maksudnya, kalau dia pasal motor vehicle, landlord and tenant, pasal contract, yang ni tak beritahu spesifik lah, tapi tahu it is a contract, semua boleh try dekat Sessions Court walaupun dia melebihi 1 million. Sebab patutnya kalau lebih 1 million kat High Court, tapi disebabkan specific jurisdiction ni, bidang kuasa terspesifik, so boleh bawa ke Sessions Court. Okay. Okay. The Sessions Court may respect action suit. Okay. Okay. Ini macam mana nak kata tak apa. I think yang ni tak akan masuk pun in your matter sebab dia akan tanya jurisdiction and composition je. Tapi just so you know, Sessions Court dia boleh grant an injunction. What is an injunction? Injunction ni senang je. Okay. Katalah Ahmad pukul Siti. Lepas tu Siti tak puas hati lah sebab dia kena pukul. And Ahmad ni macam continuously pukul Siti lah. Bila-bila nak pukul, dia pukul. So Siti pergi kepada Sessions Court. Dia kata, Ahmad asyik pukul saya lah. Boleh tak buat sesuatu? Nanti hakim tu akan keluarkan injunction. Injunction tu boleh jadi macam Ahmad tak boleh mendekati Siti kena menjauhi Siti sejauh 1 meter. Contohnya, that is injunction. Pernah dengar macam restraining order kan, kalau tengok kat drama ke apa kan, dia macam I dapat restraining order, tak boleh tengok anak-anak kan, drama orang putih kan. So yang bagi benda tu adalah court lah, and it is called as injunction. Okay. And then dia boleh make a declaration. Declaration ni sebenarnya isu yang melibatkan bankruptcy je lah, terutamanya lah. Contohnya kalau you bankrupt kan, so bila you dah ada, bila orang bankrupt sebab dia tak ada duit. So bila dia dah ada duit, dia nak buang lah
nama dia daripada bankrupt punya list. Sebab kalau orang bankrupt, nama dia ada dalam blacklist tau. Dia blacklisted. Dia tak boleh beli rumah, tak boleh beli tu, tak boleh buat macam-macam. So dia kena pergi Sessions Court lah to make declaration yang dia dah tak bankrupt, for example. Tapi ada banyak lagi lah declaration yang dia boleh buat. Tapi that is one example lah. Okay. Okay. Ini pun tak apa. Ini semua ni adalah apa benda yang relief, redress or remedy ni. Ni semua adalah usually related contract sebenarnya. You akan belajar nanti for contract. Tapi just you know, yang ni tak perlu tahu sangat pun. Sebab dia more related to, orang kata, keputusan, decision. Dia punya court punya decision. Okay, so tak perlu tahu banyak pun sebab semua court pun boleh buat actually. So ni dia just stating again lah. Okay. And then, supervisory. Okay, supervisory ni, kalau ingat, High Court tadi pun dia ada supervisory. Yang cakap yang lecturer tadi, ingat tak? Kan? So same goes to Sessions Court. Kalau dia lecturer kan, so dia tengoklah magistrate court kan bawah dia kan. So dia tengok magistrate court ni, ni salah. Buat balik. Macam tu lah. So nampak Sessions Court may call and examine record of any proceeding before magistrate court. Before okay. Ni pun satu lagi, bukanlah law jargon, tapi law punya something lah. Sorry for my language. Okay. Before magistrate court tu adalah walaupun dia kata before, kalau kita faham English, before is sebelum kan. Tapi kalau kata before the magistrate court, maksudnya tu berada di magistrate court. Bukan sebelum. So kalau kata it has been decided before the magistrate court, maksudnya dia telah diputuskan di mahkamah magistrate. Dia tak kata sebelum. Tak. It's a matter of translation lah. So inilah bila masuk law school, orang yang tak masuk law school dia akan ada lost in translation lah. Banyak law punya jargon kan. Okay. So sama ke macam tadi, High Court tadi kan dia boleh jadi lecturer kan, dia boleh semak. High Court dia boleh semak Sessions Court dengan Magistrate. Kalau Sessions Court, dia boleh semak Magistrate. Tu dia semak, apa ni awak ni bagi keputusan tak betul. Buat balik. Dia ingat dia macam lecturer. Okay, apa tu lebih kurang macam revisionary. Sebab High Court tadi, dia punya jurisdiction dia adalah ni, revisionary and supervisory. Tapi kalau kat Sessions Court, dia tak panggil tu lah, nama dia lain sikit. Nama dia adalah supervisory jurisdiction. Okay. Yay, dah tamat Sessions Court. Sessions Court senang. Magistrate Court pening sebab dia ada dua. First class and second class. Bukanlah pening, dia lagi banyak lah nak kena tahu. So, okay. Composition Magistrate Court sama je macam High Court dan juga Sessions Court. Akan ada satu hakim. Tapi, ini beza dia. Kalau kat Magistrate Court, you tak akan panggil hakim dia hakim. You akan panggil hakim dia as magistrate. Okay. Pernah dengar tak hakim and the magistrate kan? Betul lah, magistrate. Dia sebenarnya hakim lah. Satu hakim. So that's the irony of nama band tu. Kan nama dia hakim. So magistrate. Itulah joke dia yang cuba disampaikan lah dalam nama band tu. Nama dia hakim and magistrate kan. So yeah. So inilah hakim dan magistrate. So magistrate is hakim dekat magistrate court. Tak tahu kenapa dia panggil magistrate. Yes, that is what it is. Okay. So, okay. Macam yang cakap tadi, ada first class magistrate appointed by YDPA. Tengok and recommendation ni by Chief Judge. Chief Judge ni kat mana? High Court. Dia bukan Chief Justice. Kalau Chief Justice, ada record tadi kita belajar kan. Chief Judge is High Court. Sebab kat Court of Appeal dia panggil President. So ni at state level they are appointed by state authority with recommendation of chief judge. State level ni sebab mahkamah magistrate kan kat setiap negeri ada kan. So dia akan bergantung lah pada chief judge dia. Chief judge ni kat high court juga sebenarnya. Okay. Ni tak ada apa-apa sangat.
Tapi itulah betul lah. Sebab mostly magistrate court ni dia dekat urban place lah, kat major towns. Jarang ada kat rural area. Okay. So itu composition dia. Satu magistrate, tu je lah. Itu je yang nak kena tahu. Ada satu magistrate and appointed by bukan appointed by YDPA. Tapi dia on recommendation of chief judge. Okay. And then for jurisdiction. Okay, what is the jurisdiction for magistrate court? Apakah kuasa yang ada pada magistrate court? Okay. So kita akan tengok first class dulu. Okay. Untuk first class magistrate, okay. First class magistrate, okay. May try tu dia bukan cuba-cuba je tau. Cuba dia tu maksudnya bicara lah May try all offences punishable with up to 10 years imprisonment or with fine only an offence related. Okay, sabar dulu, kita go one by one Alright. Okay, macam dekat Sessions Court tadi, ingat tak? Sessions Court dia boleh try all offence kecuali kalau ada death penalty hukuman dia, kan? So sama juga macam magistrate, first class magistrate, dia boleh dengar semua offence, semua kesalahan, tapi kesalahan tu punishment dia tak boleh lebih 10 years imprisonment. Ataupun kesalahan tu hanyalah dengan fine saman, dengan saman saja. Denda. Fine is denda. Okay, or with fine only, dengan denda saja. Okay. So antara offence yang tak lebih 10 years imprisonment adalah robbery, lurking, house trespass, house breaking. Ni semua mencuri lah dengan kata lain. Okay, so maksudnya kita ambil contoh merompak. Okay. Kalau I bunuh orang, punishment dia is contohlah 11 years imprisonment, kesalahan untuk merompak. So tak boleh pergi ke Sessions Court lah. Kita tak boleh pergi ke first class magistrate, kena pergi Sessions Court lah. Tapi kalau I tadi membunuh kan tadi. So, tapi kalau I merompak tu punishment dia is less than 10 years hukuman dia. So boleh try kat first class magistrate. Okay, faham? Okay. So disebabkan kita dah masuk ke merompak ni, I nak tanya you, soalan cepu mas. Okay. Apa beza merompak dan mencuri? Sama je kan? Betul, memang sama, tapi ada beza sikit. Tapi sebenarnya penting tak sebab tengok you punya ni. Apa dia? Curi dia senyap-senyap kan, merompak dia buat by force. Yeah, betul. Yo. So nanti kan dia nak baca kriminal kan. So you should know lah. Okay. Betul. Mencuri dia ambil senyap-senyap. Kalau rompak dia dengan force, by force. Okay, power lah. Okay. And then lurking ni jalan-jalan lurking apa kata? Contoh ada rumah you lurk kan, dia tengok rumah orang kawasan tu, that is lurking. And then house trespass, you masuk rumah orang. House breaking pun mencuri. But then pernah ada satu kes kan, tak apalah. Tapi kes tu interesting, saya cerita lah, best lah kes tu. Kes tu adalah, orang tu, dia masuk rumah dengan tujuan untuk merompak. Tapi waktu dia masuk tu, dia terjatuh ke sana, dia luka tau. Sebab rumah tu macam kotor gila, bersepap semua lah. Lepas tu, so dia boleh saman orang tu sebab tak jaga rumah dengan baik. Sebab kalau rumah you bahaya, tak selamat, orang boleh saman you. So that's why you kena pastikan tempat kerja ke ataupun rumah berada dalam keadaan yang selamat. Kalau ada pisau tengah jalan ke apa, bahaya, so orang boleh saman you lah. Okay. Tapi kes tu tak lepas lah sebab tujuan dia untuk mencuri. So dia adalah trespass. So macam ada conflict of interest and kes tu terbatal lah. Tapi it's a funny case. Okay. And then, tadi tu, Tadi kita dah tahu, kita belajar macam mana kita nak bawa kes tu.
So kalau kita nak bawa kes tu, kesalahan kriminal tu cannot more than 10 years. Contohnya macam merompak contohnya 8 tahun je hukuman dia. So 8 tahun je lah. So boleh bawa kes ni ke Sessions Court. Tapi when it comes to passing sentence, maksudnya hakim tu nak buat keputusan apakah hukuman yang sesuai untuk dia ni, tak semestinya kena ikut dalam buku tu. Katalah dalam buku Penal Code ni adalah akta yang govern pasal kesalahan tau. So katalah dalam Penal Code ni, kanun keseksaan, dia kata kalau orang merompak boleh kena hukuman 8 tahun penjara. 8 tahun is less than 10 years kan. So boleh bawa ke Sessions Court. So you bawa ke Sessions Court tu dah betul. Okay. Tapi when it comes to passing sentence, hakim tu nak bagi decision, keputusan kan. Keputusan dia mestilah ikut ni. It cannot, dia tak boleh lebih 5 tahun penjara. Kalau dia nak bagi denda, tak boleh lebih 10,000. Dan kalau ni sebat, tak boleh lebih 12 kali. Dan dia boleh combinekan semua ni kalau dia rasa kesalahan tu berat. Dia boleh combine. Tapi ini je takat kuasa dia. So kiranya hakim tu kuasa dia ni je. Dia tengok not exceeding. So, maksudnya tak boleh lebih daripada semua ni. Tapi dia boleh combine. Kalau dia rasa macam 5 tahun, dia kata 4 tahun penjara tak cukup lah. Dia ni layak bagi lebih. So bagi dia 4 tahun penjara, 5,000 denda. Macam tu lah. Lepas tu sebat lah dia sekali, sebat bagi 5 kali. Macam tu lah. Dia boleh combine lah benda-benda ni. Sebab tu kalau masa dah berita dia macam pesalah telah didakwa di bawah Akta 555 dan dia akan didenda sebanyak dia akan dihukum dengan 5 tahun penjara, 10,000 semua tu kan. Atau kedua-duanya sekali. Kan selalu dengar macam tu kan. Inilah bendanya. Inilah bendanya. Hakim tu walaupun untuk bawa kes tu tak boleh lebih 10 tahun kan. So sepatutnya by logic dia mesti fikir macam so hakim tu boleh bagi hukuman sampai 8 tahun lah kan. Sebab contoh merompak dia tak lebih 10 tahun, dia 8 tahun. So kes tu dah lepas ke Sessions Court. So by logic mesti hakim tu boleh bagi 8 tahun penjara kan. Tak, not necessarily. Sebab hakim tu kena ikut ni. Bukan hakim lah, dia magistrate. Magistrate tu kena ikut ni. Dia tak boleh bagi lebih 5 tahun imprisonment, 10,000 fine and juga whipping, tak boleh lebih 12 stroke. Tapi dia boleh combine everything. Dia can combine the sentences lah. Okay. Itu untuk criminal jurisdiction. Untuk jenayah. Sekarang tengok civil. Sama menyaman. Okay, so first class magistrate has jurisdiction to try all litigation matter. Maksudnya saman lah, kes-kes saman. Tapi tak boleh lebih 100,000. Tak boleh lebih 100,000. So maksudnya kat sini adalah okay, macam kita belajar tadi, High Court mesti lebih 1 juta, 1 million. High Court. Sessions Court less than 1 million. Okay. Kalau first class magistrate less than 100,000. So any proceeding sama menyaman dia kena less than 100,000. Tak boleh lebih. Kalau lebih 100,000, kalau lebih 100,000 dia pergi mana? Kes tu. Sessions. Macam tu dah faham tu. Okay. Tapi kalau dia saman orang tu for 2 million, pergi mana? Start dekat mana? High Court. Yeah, okay. So you understand tu? Apa dia? Okay. So, okay. Dah, itu je. Sorry, line dia ni My line tak okay Okay. Cuma dia slow sikit I think. Oh, I see. Okay, maybe good. Okay. Tapi kalau tak dengar, beritahu je. Nanti I will repeat again. Okay. Next is about second class magistrate. Okay, kita dah habis first class and then second class. Second class ni simple je. Dia sama macam first class. Cuma dia punya details dia tu, requirement dia tu lagi rendah lah berbanding first class. So sama lah macam sessions and first class magistrate. First class magistrate dengan second class pun macam tu juga. Bezanya dia lebih kurang lah. Okay. Kita tengok dulu criminal. Tadi
kalau first class magistrate dia up to 10 years. Kalau lebih daripada 10 years hukuman dia tak boleh pergi apa ni. Kalau dia lebih kena pergi ni lah sessions court. Tapi sekarang ni kalau ni untuk second class dia punya ni cannot exceed 12 month. Okay. Nampak tak? Ini pun satu lagi confusing. Padahal dia boleh je tulis 1 year kan. Tapi tak tahu lah kenapa. Dia tulis 12 months. So I will not say 12 months sebab macam confusing. I akan cakap 1 year tau. Okay. So for second class magistrate dia tak boleh lebih 1 year imprisonment. So maksudnya kalau macam hukuman dia tu lebih daripada 1 year penjara, kes tu tak boleh dibawa ke second class magistrate. So pergi first class lah. But first class is 10 years imprisonment, lagi tinggi. Tadi ni 1 year je. First class 10 years. Okay. Okay, dia tak boleh lebih 1 year imprisonment of either discretion or which are punishable with fine only. Ini sama je, maksudnya sama ada dia senang cerita ni lah. Kalau kes tu hukuman dia tak ada penjara, denda je, so boleh bawa ke second class magistrate. Tapi kalau dia hukuman dia tu denda dan juga penjara tak lebih setahun, boleh bawa ke second class magistrate. Okay. Okay. Ini in passing sentence. Macam saya cakap tadi, yang ini untuk bawa kes. Yang ini untuk bagi hukuman. Ni hakim, ni untuk hakim lah. So this is for lawyer, ni untuk hakim. Untuk hakim, dia boleh bagi apa-apa sentence suka hati dia, tapi tak boleh lebih yang ini. So apa dia punya requirement dia tak boleh lebih 6 bulan penjara dan tak boleh lebih denda sebanyak RM1,000. And then dia boleh combine kedua-duanya. So maksudnya boleh bagi 5 bulan penjara, RM500 denda. Macam tu lah. Ni simple lah. I rasa you boleh faham ni sebab tadi pun ni macam tu tak? Ni kan benda yang sama kan. So dia dah faham lah. Okay. For civil jurisdiction, saman menyaman. A second class magistrate has jurisdiction to try all civil cases. Apa-apa kes saman menyaman. Okay. Not exceeding 10,000. Tadi macam first class magistrate, dia cannot exceed 100,000. Yang ni yang ni tak boleh lebih 10,000. So maksudnya any saman menyaman civil proceeding yang kurang daripada 10,000, yang kurang daripada 10,000 bawa ke first class. Okay. Sekejap. So sekarang sekejap. Ini. Okay. Tak apa. Kadang-kadang dia, okay, ni yes. Yeah, cari tadi. Okay. Okay. Alright. Okay, so tengok sini First class magistrate less than 10,000. Sorry, ini sepatutnya first class. Benda pun. Sorry. Okay. Sorry. Ni terbalik tau. Yang ni first class, yang ni sepatutnya second class. Okay. Kalau high court, more than 1 million. Kalau sessions court, less than 1 million. Kalau first class magistrate, less than 100,000. Kalau second class magistrate, less than 10,000. Okay, pening kan? I simplify kan? Okay. So maksudnya adalah kat sini, kalau kes tu 2,000 bawa ke second class. But 2,000 is less than 10,000. Kalau amount dia 20,000. 20,000 is more than 10,000 tapi less than 100,000 kan? So dia first class. Yes. So dia first class. So ini maksudnya apa yang nak cuba sampaikan adalah in between these numbers itulah jurisdiction court tu. So maksudnya kalau sebab by logic kalau I kata case I tu 1,000 je tau. Okay. Kalau I kata 1,000 maksudnya boleh je lah bawa dekat high court. Boleh je lah bawa dekat sessions court. Less than 1,000 lah. Betul tak? Kalau less than 1 million, 1,000 is less than 1 million. Betul tak? Kan? Logically lah. Tapi sebabkan yang lain pun ada jurisdiction yang berbeza.
So 1,000 tu akan jatuh dekat second class sebab di bawah 10,000. Macam itulah pembahagian dia. So kalau you kata 1,000 pun boleh bawa ke Sessions Court, that is wrong lah. So 1,000 memang dia less than 1 million. Tapi dia sebenarnya yang lebih tepat adalah less than 10,000 or 1,000. So kat second class. Yeah. And that is the end of our session.